Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sumayyi bin Abdullah dan rakan-rakan Muhammad Muttaqi bin Abdul Qadir, Muhammad Ashraf bin Muhammad Khairul Azhar ingin membentangkan bab 4 yang bertajuk kandungan kurikulum. 4.1 Pengenalan. Kandungan kurikulum bilik darjah adalah penafsiran dan penterjemahan daripada dokumen rujukan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM, Dokumen Standard dan Pentadsiran DSKP, Rancangan Pengajaran Tahunan RPT, Rancangan Pengajaran Harian RPH. 4.2 Hubung kait kurikulum kebangsaan, sekolah dan bilik darjah. Kurikulum kebangsaan, kurikulum sekolah dan kurikulum bilik darjah. Kurikulum kebangsaan dihasrat dan berpusat, manakala kurikulum sekolah yang sebenar dan peringkat sekolah dan kurikulum bilik darjah dioperasikan dan peringkat bilik darjah. Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai dan unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi. Dikenali sebagai kurikulum rasmi yang telah disempurnakan dan dibentuk berpaksi falsafah pendidikan kebangsaan FPK secara menyeluruh untuk dilaksanakan di semua sekolah KSSR dan KSSM. Manakala kurikulum sekolah ialah segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sekolah mengikut DSKP yang mengandungi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Kurikulum bilik darjah pula ialah melibatkan kurikulum formal dan kurikulum tidak formal yang dioperasikan di peringkat bilik darjah. Baik, untuk seterusnya saya akan membentangkan 4.3 iaitu dokumen rujukan kurikulum bilik darjah. Yang pertama dipanggil kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. KSSR dan KSSM digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. KSSR dan KSSM merupakan satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan kandungan di SKP merangkumi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Yang kedua, dokumen standard kurikulum pentadsiran yang dipanggil sebagai DSKP. DSKP merupakan satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentadsiran. Ianya berfungsi untuk memastikan kurikulum yang digunakan merangkumi kandungan pedagogi dan pentadsiran. Dan DSKP ini adalah sebagai panduan untuk membuat RPT dan RPH. Yang ketiga, rancangan pengajian tahun ataupun RPT merupakan yang mengandungi secara ringkas isi PDP berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh KPM. Dan yang terakhir sekali, RPH, rancangan pengajian harian, ianya dibina sebagai panduan untuk guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif serta mampu untuk mencapai apa yang diobjektifkan dalam PDP. Baik, 4.4 jenis pengetahuan kandungan mata pelajaran. Pengetahuan yang pertama iaitu pengetahuan deklaratif, iaitu perkara berkaitan fakta. Baik, ada dua pembahagian untuk pengetahuan deklaratif. Ingatan semantik iaitu melibatkan maklumat dan boleh dihuraikan dan dijelaskan. Yang kedua, ingatan berepisod pengalaman kendiri yang berbentuk cerita atau analogi. Baik, pembahagian yang pertama fakta iaitu perkara ataupun benda yang tidak boleh diubah. Yang kedua, konsep iaitu idea iaitu perkara yang berkaitan dengan tajuk. Yang ketiga, prinsip merupakan satu panduan peraturan hukum yang spesifik. Yang keempat, teori iaitu pernyataan yang mampu menerangkan sesuatu berhubungan
Dan tak sekali generalisasi, iaitu pernyataan yang memperihal atau menerangkan perhubungan antara dua atau lebih konsep. Baik, pengetahuan yang kedua itu pengetahuan prosedural, iaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Baik, yang pertama proses. Proses ini merupakan suatu aliran yang menerangkan tentang bagaimana ianya berfungsi dan bukan bagaimana untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kaedah, iaitu tata cara mendapatkan maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Yang ketiga, prosedur, satu tindakan mengikut langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu objektif. Yang terakhir sekali, tata cara pelaksanaan mengikut turutan secara sistematik dan betul. Baik, jadual spesifik kandungan 4.5. Baik, proses bagi pelaksanaan JSK ataupun jadual spesifik kandungan. Proses pelaksanaan JSK perlu ada beberapa perkara. Kesemuanya ada 6, iaitu subjek, fakta, konsep, prinsip, teori dan generalisasi. Baik, sebagai contoh, subjek geografi tingkatan 4, tajuk gerakan jisim. Baik, fakta yang ada dalam subjek ini ialah gerakan jisim berlaku kerana kecuraman cerun yang meningkat dan terdedah kepada ejen hakisan. Konsep gerakan jisim, kecuraman cerun, ejen hakisan dan graviti. Prinsip, semakin curam kecurunan, semakin cepat kadar gerakan jisim. Teori ataupun hukum yang digunakan pakai ialah teori graviti dan generalisasi. Gerakan jisim berlaku kerana cerun yang curam. Baik, saya menyerahkan pemotretan seterusnya kepada Muttaqin. Seterusnya 4.5.2 iaitu kepentingan jadual spesifikasi kandungan, iaitu yang pertama, kesediaan guru. Kesediaan guru menyampaikan bahan pengajaran dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah ilmu guru. Guru dapat menguasai pengetahuan substantif yang berkait dengan konsep atau fakta, pengetahuan sintetik yang berkait dengan prosedur atau proses dan ilmu pedagogi. Yang ketiga ialah pentaksiran, proses menilai atau mendapat gambaran terhadap sesuatu yang disampaikan dalam pengajaran, seperti membuat penilaian lisan, pemerhatian atau bertulis. Yang keempat ialah bahan maujud, iaitu bahan pengajaran seperti software atau hardware dan dalam bentuk maujud atau bukan maujud. Contoh kad pengenalan, video, carta, model dan sebagainya. Yang kelima ialah kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran seperti perbincangan, latih tubi, kuis, lakonan dan sebagainya. Yang keenam ialah gabung jaling, iaitu menggabungkan kemahiran dalam suatu pengajaran seperti dalam pengajaran bahasa, kemahiran lisan, digabung jaling dengan kemahiran bertulis. Seterusnya 4.6 iaitu kriteria memilih kandungan mata pelajaran. Yang pertama iaitu mampu diri, iaitu isi kandungan dipilih mestilah mampu untuk membantu pelajar mengembangkan potensi diri mereka. Yang kedua ialah signifikan, iaitu isi kandungan yang signifikan mampu memberi sumbangan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan diri pelajar. Yang ketiga ialah boleh dipelajari, iaitu apa? Isi kandungan yang mampu dipelajari pelajar. Yang keempat ialah kesahan, iaitu isi kandungan yang dipilih mestilah tepat, sah, terkini dan selari dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada sesuatu masa. Yang kelima ialah kebergunaan, iaitu isi kandungan mestilah berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan bermanfaat. Contohnya kepergunaan dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam ialah menarik minat, iaitu isi kandungan mestilah bermakna dan dengan minat pada para pelajar. Yang ketujuh ialah keboleh-laksanaan, iaitu penggubal kurikulum harus mengambil kira faktor yang berkait dengan pelaksanaan kurikulum
seperti faktor masa pengajaran, sumber pengajaran dan fizikal yang ada. Seterusnya 4.7 iaitu penutup. Terdapat hubung kait antara kurikulum kebangsaan, kurikulum sekolah dan kurikulum bilik darjah dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi menjayakan matlamat pendidikan, iaitu kurikulum kebangsaan adalah yang dihasratkan serta berpusat. Jadual spesifikasi kandungan amatlah penting bagi seseorang guru dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran. Sekian, terima kasih.